Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama dapat berhimpun dalam kuliah Tafaqquh Fid Din ini yang mana kita akan sambung balik ya. Kuliah kita membaca kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Dan insya-Allah kita nak sambung hari ini dengan mengambil manfaat. Kita cuba untuk tadabbur surah Al-Qari'ah yang saya percaya dan yakin tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam bilik kuliah kita secara Zoom ini mungkin semua dah hafal dah surah Al-Waqi'ah, kerana surah Waqi'ah ni termasuk dalam surah-surah lazim yang biasa dibaca oleh imam-imam di masjid. Kerana ayatnya tidaklah terlalu panjang dan juga taklah pendek sangat. Dia sederhana sahaja. Mudah untuk dibawa dalam solat berjamaah, mudah untuk dihafal. Cuma mungkin ada di kalangan kita yang sebelum ini hanya hafal ataupun mendengar imam masjid kita membaca surah Al-Qari'ah ni, tapi kita belum sempat melakukan rujukan ataupun semakan untuk kita tadabbur makna surah Al-Qari'ah. Jadi lepas ni insya-Allah kalau ada imam-imam kita membaca surah Al-Qari'ah ni, paling tidak kita dah boleh dah untuk mentadabbur. Bertambahlah khusyuk ya. Bertambahlah khusyuk kita bila kita dengar imam baca, kerana kita dah faham dah makna dan kita seolah-olah orang kata apa? Cuba untuk berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla dengan menghayati makna isi kandungan surah ni. Baik, Al-Qari'ah. Kata Buya Hamka, surah Qari'ah ini dengan makna penggegar. Maksudnya Al-Qari'ah ialah sesuatu yang kita panggil menggegar ataupun penggegar ni menjadikan manusia tu terkejut. Itu masuk Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ni kata Hamka terdiri daripada 11 ayat. Dia 11 ayat je, tak banyak. Dia 11 ayat saja. Jadi sebab itu mudah untuk hafal. Termasuk dalam surah Al-Makkiyah. Termasuk dalam surah Makkiyah yang Allah Azza wa Jalla turunkan sebelum daripada peristiwa hijrah. Dan kita pun tahu sebelum ni saya telah pun huraikan yang mana surah-surah Makkiyah ini memang fokus kepada akidah. Fokus surah-surah Makkiyah ni kepada akidah, kepada kiamat. Kerana pada waktu sebelum daripada hijrah, fokus memang ke arah tu. Kerana umat Islam pada ketika itu masih lagi belum ada negara. Masih belum ada kuasa. Jadi tak boleh nak melaksanakan hukum hakam kenegaraan. Belum ada pemerintah nak laksanakan hukum hakam, nak kutip zakat, nak kutip fidyah, belum ada lagi. Maka ayat Al-Quran fokus kepada pembinaan jati diri. Yang mana pembinaan jati diri ini, kalau orang Islam merujuk kepada
iman, pembinaan akidah. Maka 13 tahun di Mekah ini, bila surah-surah turun, banyak fokus kepada pembinaan akhlak dan juga akidah. Okey. Surah Al-Qari'ah ni ya, diturunkan kata Hamka sesudah surah Quraisy. Yang kita semua tahulah li'ila fi Quraisy. Okey. Baik. Surah Qari'ah ni mengandungi cerita tentang hari kiamat. Surah Qari'ah ni, bahkan Al-Qari'ah itu juga ialah kiamat. Kenapa kiamat tu dipanggil Qari'ah? Saya akan hurai nanti insya-Allah. Cuma Qari'ah tu ialah nama lain bagi kiamat. Kiamat ni ada banyak orang kata apa, ada banyak nama. Ya. Al-Haqqah juga nama bagi kiamat. As-Sa'ah juga nama bagi kiamat. Ya. Jadi nama dia banyak. Nama dia banyak merujuk kepada sifat hari kiamat tu sendiri. Jadi Qari'ah tu ialah hari kiamat. Apa munasyabah, apa kesesuaian surah ni diletakkan di dalam mushaf selepas daripada surah yang kita baca dulu, iaitu surah Al-Adiyat. Yang mana surah Al-Adiyat dulu kita baca awal-awal cerita pasal kuda. Kalau siapa yang ingatlah, cerita pasal kuda yang bergerak pantas. Yang mana kakinya tu bila bergerak, bila ladamnya orang kata apa, menapak di atas batu boleh menimbulkan api. Fal muriyati qadha, fal mughirati subha, yang melakukan serangan pada waktu awal pagi. Ya, yang mana kuda-kuda ni, kuda-kuda yang hebat ni Allah Taala cerita dalam surah sebelum. Kemudian Allah Taala kata, kuda-kuda ni walaupun dia hebat, walaupun dia pantas, walaupun dia kuat, walaupun dia laju, walaupun dia mempunyai tenaga yang luar biasa, tapi tetap dia taat kepada tuan yang membawa dia, yang menunggang dia. Tuan yang menunggang dia tu walaupun tak sekuat kuda, tuan yang menunggang dia tu kalau suruh dia berlari dengan kuda, dia kalah. Tapi tuan itu ya, boleh menjadikan kuda tu taat pada dia. Walaupun tuan dia tak bagi apa sangat pun kat kuda tu, bagi makan aja dengan sikat bulu, dengan bagi ladam dekat kaki. Allah Ta'ala seolah-olah nak memberi isyarat. Apakah yang menjadikan manusia ini tidak taat kepada Tuhan dia? Yang mana jasa Tuhan, kurnia Tuhan, nikmat Tuhan, pemberian Tuhan dalam dunia ni lebih besar daripada pemberian penunggang kuda kepada kudanya. Allah Azza wa Jalla memberikan kita pelbagai nikmat, yang nikmat itu lebih besar daripada nikmat penunggang kuda bagi pada kuda. Kalau kuda yang gagah, kuda yang kuat, kuda yang begitu hebat boleh taat kepada penunggang dia, kenapa tidak orang-orang yang namanya mukmin, muslim, bahkan manusia keseluruhannya taat kepada Tuhan? Sedangkan Tuhan itu lebih berjasa daripada penunggang kuda terhadap kudanya. Tapi Allah Ta'ala kata apa dalam surah ni? Allah Ta'ala kata, innal insana lirabbihi lakanud. Manusia tak berterima kasih dengan Tuhan dia. Walaupun segala-gala Tuhan serahkan pada dia, segala-gala benda nikmat Tuhan bagi kat dia, dia tak berterima kasih dengan Tuhan dia. Dia tak seperti sifat kuda yang gagah, taat kepada penunggangnya. Allah Ta'ala cerita tentang sifat manusia, ya, yang mana sifat manusia itu, kenapa dia tak taat pada Tuhan dia? Kenapa dia ingkar arahan Tuhan dia? Kenapa dia kufur nikmat Tuhan dia? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kerana dia tu sangat cinta dan sangat sayang kepada harta. Tapi Tuhan bagi tahu, kubur akan dibongkar semula. Apa yang ada di dalam jiwa akan dibentangkan. Dan Tuhan sebut di hujung surah ni, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui pada hari tersebut terhadap keadaan mereka. Masuk pada hari yang dinamakan hari tersebut, Tuhan tahu dan tak ada siapa boleh tipu.
Tuhan tahu belaka. Bukan maksud hari itu baru Tuhan tahu, tak. Hari itu Tuhan tahu, sekarang juga Tuhan tahu. Cuma hari itu, hari yang dimaksudkan tu, tak ada siapa boleh tipu Tuhan. Seperti mana ayat yang saya pernah bacakan dulu pada tuan-tuan dan puan-puan dalam kuliah ni. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di hari kiamat nanti ni, ya. Yang mana pada hari kiamat nanti ni Allah Subhanahu wa taala akan kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah Taala menyebut dalam surah Yasin yang dibaca oleh kita semua selalu. Kita baca, ya, masyarakat Melayu dengan surah Yasin sangat dekat. Kan? Sangat dekat. Maka dia kata Tuhan kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat tersebut kami tutup mulut-mulut mereka. Kami tutup mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka akan bercakap dengan kami. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang disebut di tangan mereka, atas apa yang mereka laksanakan di atas muka dunia ni. Maksudnya hari kiamat nanti Tuhan akan menjadikan tangan bercakap, kaki menjadi saksi. Pada hari itu tak ada siapa boleh tipu Tuhan. Tuhan Maha mengetahui segala-gala. Hari apa tu? Allah Ta'ala sambung dalam surah Waqi'ah menjelaskan hari tersebut bakal akan datang. Bila Tuhan kata inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Pada hari tersebut Tuhan mengetahui apa yang berlaku, keadaan mereka nanti. Tuhan Maha mengetahui keadaan mereka, apa yang mereka lakukan. Hari itu hari apa? Hari itu ialah nama yang dipanggil sebagai hari kiamat, dan nama lain bagi hari kiamat ialah Al-Qari'ah. Maka sebab tu Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah ni, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wama adraka mal-Qari'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah ni Al-Qari'ah. Allah mulakan ayat ni dengan bagi tahu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah daripada perkataan Al-Qar'u. Al-Qar'u dijadikan Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Sesuatu yang melakukan perbuatan Al-Qar'. Apa itu Al-Qar'? Al-Qar'u itu ialah perbuatan memukul dengan kuat. Memukul dengan kuat. Maksudnya bunyi sesuatu hentakan. Bunyi sesuatu hentakan. Sebab tu dalam bahasa Arab bila ketuk pintu kita panggil qar'ul bab. Qar'ul bab. Sebab itu dalam hadis disebut qar'a ni'alihim. Mayat mendengar derapan, hentakan selipar di kubur. Ketika mana orang-orang beredar daripada kubur dia. Bahkan orang Arab ada sebut al-'abdu yuqra'u bil 'asa. Hamba itu diketuk dengan tongkat Tuhan dia. Ya. Jadi perkataan qari'ah diambil daripada perkataan al-qar'u yang bermaksud hentakan yang kuat. Okey. Bila hari kiamat dipanggil dengan qari'ah, yang ni sepakat. Ulama kata memang maksud ayat ni, memang maksud ayat yang pertama ni bila Allah Ta'ala kata al-qari'ah, maksudnya kiamah. Kenapa hari kiamat dipanggil dengan qari'ah? Penghentak. Sesuatu yang menghentak. Ulama berbeza pendapat. Ya. Di sana ada sekurang-kurangnya 3 pendapat. Ada yang mengatakan hari kiamat dipanggil dengan qari'ah kerana di hari kiamat nanti akan ada satu tiupan sangkakala yang mana tiupan ini akan mematikan insan. Semua makhluk akan mati bila dengar tiupan sangkakala ni. Maksudnya seolah-olah satu hentakan berlaku. Bunyi yang kuat. Tiupan sangkakala. Bunyi yang kuat sehingga kan menjadi manusia menjadi mati belaka.
bahkan hilang pertimbangan mereka bila bunyi tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditiup oleh Israfil. Untuk ditiup oleh Israfil. Okey. Ada yang kata, ya, ada yang kata hari kiamat ni dipanggil dengan qari'ah, penghentak, adalah kerana pada hari kiamat itu nanti akan berlaku belahan langit dan bumi. Bumi akan dihancurkan. Bumi akan dihancurkan, langit akan terbelah. Manusia akan tengok keadaan tersebut, keadaan yang tak pernah mereka alami sepanjang hayat mereka. Sepanjang hayat kita tak pernah tengok langit ni terbelah. Sepanjang hayat kita tak pernah tengok bumi ni hancur. Yang kita biasa tengok gempa bumi. Itu bukan bumi hancur, itu hanya bumi bergoyang. Itu pun hanya di satu juzuk kecil daripada bahagian bumi ni. Itu pun kita dah ada rasa kelang kabut, dah takut. Rasa takut dah. Tapi bila mana sampai hari kiamat nanti ni, seluruh bumi akan bergoncang dan binasa, langit akan terbelah, langit akan hancur, kita akan berada dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. Ketakutan tu bukan satu ketakutan yang biasa. Ketakutan yang boleh menyebabkan orang mengandung keguguran. Orang mengandung ni bila tengok goncangan yang berlaku di hari kiamat nanti, gugur habis. Watada apa ni? Inna salsalatas saati syai'un 'azim. Allah Taala sebut dalam suratul Hajj ayat pertama. Sesungguhnya goncangan yang akan berlaku pada hari kiamat ni ialah satu benda yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Kamu akan melihat pada hari tersebut orang yang menyusukan anak ni akan terlupa tentang bayi yang dia susukan. Lari dia. Lupa dia. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap yang mengandung akan keguguran, takut. Wa taran nasa sukara. Kamu melihat manusia mabuk. Wa ma hum bisukara, bukan sebab dia orang minum arak. Tapi goncangan itu adalah goncangan yang sangat dahsyat yang Allah Taala ceritakan di dalam Al-Quran. Kita dah lepas dah surah Al-Zalzalah yang mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan akan berlaku goncangan yang kuat. Dan goncangan tu akan menyebabkan manusia menjadi takut dengan keadaan tu, seolah-olah hari kiamat ni memberikan mereka satu dentuman yang dahsyat. Kerana keadaan yang menakutkan. Kehancuran yang dahsyat. Ya, kita pernah tengok dulu waktu berlakunya tsunami. Bila berlakunya tsunami, orang pakat lari cari tempat untuk berlindung. Kan orang pakat lari tempat untuk berlindung, tapi adalah tempat untuk berlindung tu cari tempat tinggi ada. Tapi hari kiamat ni kita nak lari kat mana? Tak ada tempat nak lari ni. Semua pakat hancur belaka. Itu bahaya. Dan yang ketiga, pandangan yang ketiga kata hari kiamat ni dipanggil qari'ah, pemberi kejutan, adalah kerana hari kiamat ni Allah Ta'ala sediakan. Ya. Hari kiamat ni Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang kafir itu dihina dengan azab. Jadi orang kafir yang rasa dentuman. Orang kafir rasa dentuman hari kiamat apabila mereka itu melihat azab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya.
kamu akan, orang kata apa, akan melihat nanti di hari kiamat apabila ya, mereka-mereka yang jahat itu, mereka-mereka yang melakukan dosa yang banyak di dunia, orang-orang yang tak beriman ni, apabila mereka diletakkan di atas neraka, mereka akan kata, ya laitana, alangkah baiknya, nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina, kami dikembali, alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia dan kami tak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami nak menjadi orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang kafir, bila hari kiamat mereka akan rasa dentuman hari kiamat, iaitu apabila mereka diperlihatkan dengan azab. Bagi saya, tiga-tiga makna ni boleh jalan serentak. Kenapa? Kerana ia tak bercanggah pun. Benar hari kiamat itu akan ada tiupan sangkakala yang akan mengejutkan setiap makhluk dan mematikan semuanya. Betul, kita tak nafi. Itu betul. Yang kedua, benar hari kiamat itu menjadi sebab untuk kehancuran dunia. Dan manusia akan rasa hentaman dan orang kata apa, ketakutan yang teramat sangat. Kan? Teramat sangat. Dan yang ketiga, hari kiamat juga menunjukkan kepada orang kafir apa yang bakal mereka terima di hari kiamat nanti, dari sudut kehinaan dan juga dari sudut azab, dan mereka akan terkejut dan mereka akan cepat-cepat minta patah balik ke dunia untuk beramal. Patah balik, minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala kembalikan mereka ke dunia untuk mereka beramal balik. Ya. Okey. Bila Allah Ta'ala kata Al-Qari'ah, hari yang dipanggil sebagai hari dentuman, yang memberikan dentuman. Ya. Kemudian Allah Ta'ala kata Bal Qari'ah, kamu tahu tak apa itu dentuman? Apa itu hari yang memberikan dentuman kepada kami? Kepada kamu. Sorry. Tengok Hamka kata apa. Kita sudah sama maklum apa erti gegar dia. Semua orang menjadi gegar, kelibut, heboh, kacau bilau, huyung ke sana, huyung kemari. Gegar ertinya bergoncang perasaan kerana ketakutan dan kecemasan. Bila Allah Ta'ala kata Al-Qari'ah, suatu hari yang akan memberikan dentuman, hentaman yang menakutkan kamu. Mal Qari'ah, kamu tahu tak apa itu? Kamu tahu tak apa itu dentuman? Kamu tahu tak apa itu sesuatu yang menakutkan? Sebenarnya soalan ni bila diulang lagi sekali. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah yang kamu tahu tentang al-qari'ah itu? Okey. Al-qari'ah, mal qari'ah, diulang. Ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Okey. Al-qari'ah, Tuhan nak suruh kita dengar dulu. Qari'ah. Mal qari'ah, Tuhan tanya, kamu tahu tak apa itu qari'ah? Kamu tahu tak apa itu qari'ah? Nak suruh kita berfikir dan bersedia untuk mendengar jawapan. Dia macam guru nak mengajar lah. Hari ni kita nak belajar algebra. Anak murid pun kata algebra. Guru pun tanya, kamu tahu tak apa itu algebra? Masing-masing fikir, algebra tu apa? Dalam proses pembelajaran, bagi sesiapa, ya, bagi sesiapa yang mengajar, dia tahu benda yang paling penting adalah apabila student dapat engage dengan kita. Engage ni maksudnya student ni dia tak fikir pasal benda lain. Dia fikir, dia mula menakul fikiran dia, kognitif dia mula mencari-cari jawapan tentang isi kandungan pembelajaran yang kita bagi. Itu adalah pembelajaran yang terbaik. Jadi sebab itu bila cikgu ni, dia macam-macam cara dia nak tarik attention, dia nak grab attention supaya anak murid dia boleh fokus pada apa yang dia nak sampaikan. Jadi di antara cara
untuk mendapatkan engagement, mendapatkan perhatian, mendapatkan orang kata apa, komitmen pelajar terhadap pembelajaran adalah dengan bertanya soalan. Allah Azza wa Jalla nak mengajar kita dalam surah ni, maka dia suruh kita berfikir tentang jawapannya. Al-Qari'ah, hari kiamat, hari yang membawa dentuman, yang membawa ketakutan, yang membawa manusia ni kacau bilau. Dunia ni kacau bilau. Kamu tahu tak apa itu Al-Qari'ah? Kita mula fikir, Qari'ah ni apa? Kita akan engage dengan ayat Quran. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ma adraka mal qari'ah. Kamu tahu tak apa itu Al-Qari'ah? Siapa yang boleh bagi tahu kamu tentang Qari'ah ni? Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu kamu sebenarnya tidak ada cara untuk tahu tentang Al-Qari'ah melainkan dengan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana hari ini belum sampai lagi pada kamu. Hari ini belum berlaku. Kalau kamu nak tahu, kamu kena baca Quran. Kalau kamu nak tahu, kamu kena tengok di dalam sunnah. Sebab apa? Sebab benda ni benda yang akan datang, benda yang belum berlaku. Bahkan dalam surah yang lain, Allah Ta'ala lebih kurang juga bagi macam surah Al-Qari'ah. Antaranya surah Al-Haqqah lah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Wa ma adraka Mal-Haqqah. Dia bukan sama. Kamu tak apa itu Haqqah? Hari kiamat itu. Ya? Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata tak ada cara untuk kamu tahu apakah itu Al-Qari'ah. Bagaimana keadaan Al-Qari'ah? Kamu tak akan tahu melainkan kamu merujuk kepada wahyu. Kamu nak tahu? Aku akan cerita. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala cerita. Idza as-samaa'u fatarat. Kita dah lepas ayat ni. Surah Al-Infitar. Apabila langit itu terbelah. Idza as-samaa'u inshaqqat. Surah Al-Insyiqaq. Apabila langit itu mula terbelah. Jadi kalau nak tahu tentang hari kiamat, kena rujuk pada Quran dan Sunnah. Tak boleh rujuk pada Tok Bomoh, tak boleh. Kalau ustaz cerita pasal hari kiamat, tak merujuk kepada Quran dan Sunnah, tak boleh. Kerana benda ni benda gaib. Hanya Quran dan Sunnah saja boleh beritahu. Baik. Hamka kata, kita ertikan Al-Qari'ah, isim fa'il itu dengan penggegar. Kerana dia yang menimbulkan kegegaran kepada manusia. Dia yang menjadi punca dan sebab. Wa ma adraka mal qari'ah. Sudah tahukah engkau apa itu penggegar? Sudah tahukah engkau, hai Muhammad, hai Nabi, apakah penggegar itu? Diulang kata gegar sampai 3 kali. 3 kali diulang. Pemberi dentuman. Sehingga bertambahlah perhatian atas dahsyatnya hari itu. Itulah hari kiamat. Dan kiamat itu pasti terjadi. Sebab segala sesuatu berubah. Langit akan terbelah. Bahkan akan hancur. Seperti mana firman Allah Azza wa Jalla yang telah kita baca tadi. Idza as-samaa'u fatarat. Dan juga idza as-samaa'u inshaqqat. Matahari akan digulung. Ya, matahari akan ditakwir. Kita baca dah surah takwir. Bintang-bintang akan gugur. Gunung-gunung akan hapus rata. Unta bunting tidak dipedulikan lagi. Binatang-binatang buas pun telah berkumpul. Air laut menggelegak naik. Dan beberapa ayat daripada surah yang lain. Allah Ta'ala cerita ni. Air laut akan menggelegak. Air laut akan mendidih. Sebab apa? Bawah laut ada gunung berapi. Bila goncangan dahsyat berlaku, lava akan keluar. Gunung berapi akan meletus. Dan begitu banyak gunung berapi yang pecah dan meletus, keluar di dasar laut. Dan akhirnya laut akan menggelegak, akan mendidih. Panas. Manusia tak boleh nak lari. Itulah yang menjadikan semuanya menjadi gegar dan kacau bilau. Allah Ta'ala menceritakan di dalam surah ni. Selepas dia tanya pada kita, apa itu Qari'ah? Kamu tak tahu tentang Qari'ah? Aku cerita sikit. Allah Ta'ala kata, Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ayat yang keempat.
Di hari kiamat tu apa jadi? Di hari manusia menjadi seakan rama-rama yang bertebaran. Binatang yang berterbangan, serangga yang berterbangan. Kita kalau duduk ke hutan, hidupkan unggun api. Dekat api itu kita akan nampak binatang yang berterbangan. Itu dipanggil farash. Rama-rama, kupu-kupu yang tu farash. Allah Ta'ala kata, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari kiamat tu nanti, manusia akan jadi serangga yang berterbangan. Serangga-serangga yang berterbangan, yang bertebaran. Dalam orang kata apa? Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan seolah-olah manusia pada hari kiamat ni jadi seperti al-jarad, seperti belalang, seperti belalang, ya. Yang mana belalang ni dia berterbangan juga, cuma dia besar sikit, ya. Dia besar sikit daripada kita apa? Rama-rama ataupun kupu-kupu. Jaradun muntashir. Okey. Bila Allah Ta'ala kata manusia pada hari kiamat jadi seperti rama-rama yang bertebaran. Apa persamaan yang Tuhan nak samakan ni? Nak bagi tahu, ya. Rama-rama ni bila dia berterbangan, dia tak ada arah yang sama. Ada yang terbang macam ni, ada yang terbang macam ni, ada yang terbang macam ni. Itulah keadaan manusia apabila bangkit daripada kubur, masing-masing tidak ada arah tuju yang sama disebabkan ketakutan yang teramat sangat terhadap azab yang Allah Ta'ala sediakan. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat di padang mahsyar lagi dia dah rasa dah azab. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala izinkan untuk dia ni dapat naungan. Mungkin ada di antara kita yang terfikir bila Nabi SAW kata sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan memberikan naungan kepada mereka di hari tidak ada naungan lain melainkan hanya naungan Allah. 7 golongan, istimewa golongan ni. Dan golongan ni bila kita tengok satu-satu, imamun adil wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid hatta ya'uda ilaih. Pemimpin yang adil, pemimpin negara yang adil, lelaki yang jiwa terikat dengan masjid, 2 orang lelaki yang berukhuwah, bersaudara kerana Islam, kerana Allah, ijtama alaih wa iftaraqa alaih, bertemu dan berpisah kerana Allah. Kemudian ada seorang lelaki lagi yang Nabi sebut, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal fayaqul inni akhafullah. Lelaki yang digoda oleh perempuan yang ada kecantikan dan kekayaan dan dia kata aku takut pada Allah. Jadi banyak disebutkan tentang kelebihan ini, semua nak buat ni kena struggle ni, lawan nafsu. Tapi tiba-tiba hadis ni kata dapat naungan. Mungkin ada di kalangan kita yang kata, kenapa dapat naungan? Tak dapat benda lain ke? Bila kita baca hadis secara menyeluruh, kita akan tahu naungan yang Allah Ta'ala bagi itu sangat-sangat berharga. Macam mana? Tuan-tuan, baru-baru ni, saya pergi haji. Alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan saya pergi haji baru ni. Haji tahun ni, tuan-tuan, ujian kami dahsyat. Keluar dalam berita Arab Saudi, haji tahun ni, suhu dia terpaling panas sejak 15 tahun yang lepas. Paling panas. Suhu dia Masya Allah dahsyat panas dia. Sampai saya pun demam jugalah. Kan terpaksa masuk hospital, kena orang kata apa? Kena drip air juga masuk dalam badan. Dehydrate. Kami juga diuji dengan kemah yang overload. Overload ni maksudnya kemah kecil dibawa masuk orang ramai. Di Mina pun sama, di Arafah pun sama. Jadi kalau Arafah ni tak ada kemah ataupun kemah bersesat, memang kita akan rasa kepanasan. Panas yang teramat sangat.
Jadi kalau tak ada kemah, susah. Bagi orang yang pergi haji dalam keadaan begini, baru dia akan rasa betapa pentingnya dan betapa nikmatnya duduk di dalam kemah dalam keadaan yang hangat, sangat-sangat panas di padang Arafah. Itu baru padang Arafah. Belum lagi padang mahsyar yang matahari sejengkal di atas kepala. Ada orang yang peluhnya sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke bahu, ada yang sampai ke hidung. Jadi bila Nabi SAW sebut tentang naungan Allah, dahlah naungan, dapat naungan tu pentinglah. Bagi keadaan yang panas, itu memberikan nikmat. Naungan tu pula adalah naungan Allah, bukan naungan siapa-siapa. Naungan Allah, bukan naungan makhluk, naungan Tuhan sekalian alam. Lagilah istimewa. Jadi keadaan sangat dahsyat. Manusia bangkit daripada kubur tidak ada arah. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, nak mencari sesuatu yang boleh menjadikan mereka tenang dan mereka tidak takut untuk berlindung. Mereka nak berlindung daripada kepanasan yang teramat sangat. Maka Allah Ta'ala gambarkan manusia seperti rama-rama. Manusia seperti rama-rama yang berterbangan tak ada arah. Ya. Dalam ayat ini disebut, ya, seperti jaradun muntashir. Kita panggil apa? Belalang yang bertebaran. Belalang ni besar sikit lah. Kalau disamakan dengan rama-rama, persamaan tu dari sudut, persamaan tu bukan daripada semua sudut, daripada satu sudut je. Kan biasanya bila kita buat perumpamaan tu daripada satu sudut saja. Contoh macam kita kata, umpama anjing dan bayang-bayang. Bukan kita nak kata orang tu bentuk mukanya macam anjing, tak. Kita nak kata sifat tamak dia tu. Itu je yang sama, yang lain tak sama. Muka anjing dengan muka manusia tak sama. Sama juga bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, seperti rama-rama yang berterbangan, maka satu sudut. Rama-rama berterbangan tidak ada arah yang sama. Ada yang terbang begini, ada yang terbang begini, ada yang terbang begini. Maka manusia bila bangkit di hari kiamat, itulah keadaan mereka. Ya? Dalam ayat ini disebut jaradun muntashir. Belalang yang bertebaran. Belalang yang bertebaran ni dari sudut banyak. Belalang ni bila terbang, dia terbang banyak. Manusia pun begitulah. Dia berjalan, dia keluar daripada kuburnya begitu ramai. Manusia daripada awal kejadian sehingga yang akhir akan berhimpun di padang mahsyar, akan menunggu apa yang Allah Ta'ala bakal tentukan tentang nasib mereka. Kata Hamka, bertebaran manusia atau seakan-akan rama-rama yang bertebaran, berterbangan, tidak tentu lagi tempat hinggap, kerana rumah-rumah tempat tinggal manusia pun telah digoncang, dihancurkan oleh gempa bumi yang amat dahsyat. Ya, maksudnya Hamka dia faham waktu kiamat tu sendiri manusia dah macam rama-rama dah bertebaran, tak ada tempat tinggal yang tetap. Boleh jadi juga lepas bangkit daripada kubur nanti. Dua-dua boleh, kerana itu termasuk dalam keadaan kiamat. Diambil perumpamaan dengan rama-rama kerana rama-rama itu adalah lemah. Rama-rama kan lemah, kecil, lemah. Dan manusia di waktu itu sudah sangat kelihatan lemahnya. Tidak berdaya lagi untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan hidup. Tak mampu dah. Macam rama-rama. Okey? Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggambarkan ini keadaan manusia bila kiamat berlaku. Tak kira kamu siapa pun. Kalau dalam dunia ni sebelum kiamat kamu berkuasa. Kalau kamu berkuasa sangat pun dalam dunia ni, bila sampai hari kiamat, kamu dah tak mampu nak buat apa-apa dah. Kamu dengan rama-rama tu lebih kurang sama je. Hari ni kamu tengok rama-rama tu tak boleh tahankan diri pun, akan mati. Terbang pun tak ada satu arah. Kalau kamu pijak dia pun dia tak boleh buat apa. Begitulah keadaan manusia dari kiamat. Tak mampu nak mempertahankan diri dia. Tak mampu nak bertahan lama pun, dia akan mati juga. Ya. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi,
wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bukit-bukit pula akan menjadi seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Allah Ta'ala kata manusia pada hari kiamat tu nanti macam rama-rama yang berterbangan. Bukit macam bulu yang dihamburkan. Maksudnya bukan hanya kamu je manusia, bukit juga akan hancur. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyamakan bukit seperti bulu. Seperti bulu-bulu yang berterbangan, yang dihamburkan. Manusia macam rama-rama. Okey. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata bukit-bukit ni macam bulu-bulu? Dikatakan bulu tu ada orang kata apa? Al-ihnil manfush ni bulu yang mempunyai warna yang pelbagai. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sedikit kemerahan. Maksudnya bukit-bukit kalau kita tengoklah, kalau kita tengok dekat Mekah kan, ada bukit yang batunya hitam, ada yang bukit batunya coklat. Maksud Allah Ta'ala kata keadaan bukit tu nanti, ya, nak bagi tahu bukit pun akan hancur. Bagaimana keadaan manusia kalau berhadapan dengan situasi kiamat? Kalau bukit pun hancur, maka manusia kena fikir, ya, dia akan jadi hancur. Ada yang kata dia akan berterbangan. Dia akan berterbangan dalam surah yang lain. Ya, dia akan berterbangan. Terbang habis. Okey, maka nak bagi kita rasa takut dengan keadaan hari kiamat. Okey, bila kita sebut hari kiamat ni menakutkan, sebenarnya kita nak ke mana? Nak bagi takut saja? Tak, bukan hanya sekadar takut. Takut yang akan menimbulkan satu kesedaran yang mana tolak kita untuk bertaubat dan tolak kita untuk beramal. Itu sebenarnya. Ya. Hamka kata, tegaslah dalam ayat ni dan disebutkan juga dalam ayat yang lain bahawa gunung tidak ada ertinya lagi sebagai pemagar angin yang akan menyapu muka bumi. Kan dalam dunia ni gunung ni penahan daripada angin kuat datang. Dialah akan jadi benteng. Tapi bila berlakunya kiamat, gunung tak boleh buat apa dah. Gunung tu sendiri akan hancur. Gempa bumi itu ada hubungannya dengan letusan yang ada di dalam perut bumi. Lahar meletus bersama api dari puncak ke pundan gunung-gunung yang berapi selama ni. Dan gunung-gunung lain yang selama ni kelihatan tidak berapi. Lahar yang panas itu melonjak, bertebar dan mengalir laksana bulu yang dihamburkan. Boleh jadi berwarna-warni ni ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna putih. Seperti mana bulu kambing mempunyai warna yang berbeza. Kata Hamka, itulah kiamat. Jadi bila mana Allah Ta'ala cerita tentang dahsyatnya hari kiamat, bukan hanya sekadar dengar, lepas tu menung. Dengar, tak ada buat apa. Macam kita tengok cerita yang menakutkan, lepas tu habis. Tak. Bukan begitu maksud Allah Azza wa Jalla apabila menceritakan tentang kiamat pada kita. Sebaliknya, bila Allah Ta'ala cerita tentang kiamat, dia nak suruh kita ni menjadi manusia. Kena pilih. Nak jadi manusia yang macam mana? Allah Ta'ala sebut, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Ni ayat atau perangkap yang terakhir. Setelah diceritakan tentang kedahsyatan kiamat, Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, adapun sesiapa yang berat timbangannya. Kata Hamka, sebagaimana telah diterangkan juga pada surah 99 Al-Zalzalah, bahawa segala amalan manusia akan diperlihatkan kepada mereka, yakni ayat 7 dan 8. Dalam surah ini diperjelaskan lagi bahawa pada waktu kiamat itu kelak,
akan diadakan timbangan, yakni mizan ataupun mawazin. Ada dacing nanti sampai amal sehalus-halusnya, sehalus zarrah, sehalus atom, tidak lepas daripada timbangan, akan ditimbang betul-betul. Maka terdapatlah ada timbangan yang berat dan ada timbangan yang ringan. Bila ditimbang amalan, amalan manusia di dunia tak sama. Jadi bila ditimbang, ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat dan yang ringan ni apa? Berat yang baik dan ringan yang baik. Sebab kalau ringan yang baik akan berat yang jahat lah. Okey. Fa amma man saqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangan-timbangannya, maksudnya bila ditimbang amalan, tengok berat belah baik. Cuma mungkin ada di kalangan kita yang macam confuse sikit. Amalan mana ada nampak dia punya fizikal, amalan yang lepas. Amalan kita semalam kita nampak, kita tak nampak dah. Amalan tu telah dicatat oleh malaikat dan kita tak nampak dah. Habis itu macam mana Tuhan nak timbang? Ulama berbeza pendapat, ada dua aliran. Satu aliran kata, yang ditimbang tu bukan amalan tu, kerana amalan tak ada berat. Yang ditimbang ialah buku catatan tu. Ada yang kata tak, Allah Ta'ala berkuasa boleh jadikan amalan mempunyai berat di hari kiamat. Wallahu a'lam. Dalam isu ni tuan-tuan, kita beriman sebagaimana dia tanpa kita fikir panjang-panjang. Yang penting ada timbangan. Allah Ta'ala akan timbang amalan kita. Iaitu berat kepada yang baik. Orang yang berat belah baik, tegasnya lebih banyak amalnya yang baik dan berguna daripada amalan kosong yang tidak bererti. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang redha. Ada yang kata kehidupan yang diredai oleh Tuhan. Ada yang kata kehidupan yang redha pada dia. Dia juga redha pada kehidupan itu. Maksudnya, syurga terima dia dengan terbuka, dia pun redha dengan nikmat yang ada dalam syurga. Dan Tuhan juga meredai orang-orang yang beriman yang mempunyai amalan baik lebih berat daripada amalan jahat. Kenapa? Kerana manusia ni mana ada terlepas daripada dosa. Cuma hanya boleh kurangkan dosa. Itulah kehidupan di dalam syurga yang telah disediakan Tuhan untuknya. Bila kita kata fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diredai oleh Tuhan, kehidupan syurga tu redha orang tu masuk ke dalam syurga kerana amalan dia tadi melayakkan dia untuk mendapat rahmat Tuhan untuk masuk ke dalam syurga. Berlakulah atas dirinya panggilan Tuhan yang telah disampaikan sejak dia masih hidup. Apa seruan tu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah Ta'ala panggil jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali pada Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu seruan Tuhan. Masuk ke dalam hamba-hambaku, masuk dalam kumpulan hamba-hambaku yang kekal sebagai hamba Tuhan. Sedar diri sebagai hamba Tuhan. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga. Kata hamka bahawa nafsul mutmainnah telah dipanggil oleh Tuhan supaya kembali kepadanya dalam keadaan redha dan diredai. Apa maksud redha? Jiwa yang mutmainnah ni redha dengan rahmat Tuhan, tak pernah bertikai. Redha dengan segala apa yang Tuhan beri dalam syurga tu. Dan diredai oleh Tuhan, mereka juga diredai oleh Tuhan. Masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Tuhan yang setia dan masuk dengan selamat ke dalam syurga yang telah disediakan oleh Tuhan. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan amalan baiknya. Bila timbang ringan amalan baik, kerana keranjang tidak berisi amal yang akan membawanya selamat di akhirat, kosong daripada kebajikan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya, tempat dia dicampak ialah jurang yang dalam. Dalam ayat ini disebut fa ummuhu. Seorang Melayu sebut ummi kan. Ummi itu ibu saya. Ummu ibu. Maka disebut ummu, maka ibunya. Dikatakannya jurang yang dalam itu sebagai ibunya, tempat kembalinya. Kerana ke sanalah tempat dia pulang dan tidak akan keluar lagi. Wa ma adraka ma hiya? Kamu tahu tak apa itu jurang yang dalam itu? Atau sudah adakah yang memberitahu kepadamu wahai Muhammad, apakah jurang yang dalam itu?
Apakah hawiyah itu? Bila kita kata jurang yang dalam, hawiyah. Apa itu hawiyah? Pertanyaan Tuhan seperti ini, laksana pertanyaan guru kepada murid untuk menarik perhatian. Dan guru sendiri kelak yang akan memberikan jawapannya. Kerana selain daripada Allah dengan perantaraan malaikat, Jibril, tidaklah seorang jua pun yang sanggup memberikan pengetahuan tentang yang gaib kepada Nabi SAW. Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Tuhan. Narun hamiyah. Jurang yang dalam itu apa? Api yang panas membakar. Kata Hamka, itulah neraka Jahannam. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, apa yang kamu tahu? Apa kamu ini, dia kata, yang dinyalakan oleh anak Adam. Api dunia ni adalah satu bahagian daripada 70 bahagian panasnya neraka Jahannam. Hari ni kita rasa panas dah api kita kat dunia ni. Baru 1/70 juzuk daripada kepanasan api neraka Jahannam. Ya, baik. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq seketika membacakan erti berat dan ringan timbangan ini pernah berkata, makanya jadi berat timbangan orang yang berat timbangannya itu adalah kerana terletaknya di dalamnya al-haq, yakni kebenaran. Maka sudah sepantasnya sesuatu timbangan yang di dalamnya berisi kebenaran menjadi berat. Dan makanya ringan timbangan orang yang ringan timbangannya itu kerana terletak di dalamnya ialah orang yang batil, yakni satu kesalahan. Maka sudah sepantasnya timbangan yang berisi kebatilan itu ringan adanya. Ya, baik. Nak bagi tahu pada kita apa dia, tuan-tuan? Nak bagi tahu kita bila kita dah tahu tentang hakikat kiamat, bukan hanya kita hanya duduk menung tak ada buat apa-apa. Hadhil ummah ummatu amal. Umat ini adalah umat yang beramal. Umat ni bukan jenis leka. Umat ni bukan hanya jenis cita-cita kosong tak ada buat apa. Bukan jenis mak jenin. Tak. Umat ini adalah umat yang beramal. Kita perlu beramal, berusaha untuk menjadikan diri kita sentiasa beramal saleh untuk memenuhi timbangan amal baik. Mungkin ada yang kata, timbangan amal ni maksudnya Tuhan nak kena tahu ke? Lepas timbang tu baru tahu. Tak. Saya sebut dah dulu. Timbangan ni bukan untuk Tuhan. Tuhan tahu daripada awal lagi. Yang kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Tuhan tahu pada awal lagi. Sebelum kita lahir, Tuhan dah suruh malaikat tulis dah. Habis itu timbang untuk apa? Timbang untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Kerana orang yang dimasukkan dalam neraka, kalau tak ditimbang depan dia, dia tak tahu. Mungkin dia rasa Tuhan akan zalimi dia. Sedangkan Tuhan tak. Sedangkan Tuhan tak zalimi siapa-siapa. Jadi oleh kerana tu, Tuhan timbang depan-depan. Nak tunjuk, kamu masuk neraka ni adalah disebabkan oleh kerana dosa kamu yang melambak-lambak. Oleh kerana dosa kamu yang melambak-lambak ni kamu masuk. Dan dia tak rasa dia dizalimi. Dan Tuhan juga nak menunjukkan rahmat dia. Rahmat dia sebab apa? Rahmat dia bila mana satu orang yang masuk ke dalam syurga kerana amalan baiknya lebih, dia tak diazab walaupun sedikit. Allah Ta'ala ampunkan dosanya yang ringan itu. Begitu juga nak tunjukkan rahmat. Amalan yang ada ni, walaupun lebih berat belah baik, kamu masuk syurga selama-lamanya. Walaupun amalan ni, bukanlah kamu duduk dalam dunia tu selama-lama beramal selama-lama. Tak. Amalan tu juga diganda-ganda sehingga menjadi berat belah baik. Bila kamu buat amalan, amalan itu diganda. Bila kamu bertaubat, amalan kamu akan ditukar menjadi pahala. Semua tu Allah Ta'ala nak tunjukkan rahmat dia kepada kita. Ya, kepada kita. Baik. Ini yang disebut oleh Hamka, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Paling tidak kita ada rasa takut. Sama-sama kita. Bukan kata tuan-tuan saja. Saya pun sama kena ada rasa takut terhadap hari kiamat yang bakal muncul, yang mana kita semua akan membawa amalan kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, menjadikan kita ahli syurga bersama insya-Allah. Baik. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan ni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, soalan saya lain dari topik malam ni. Boleh terangkan tentang hadis di mana Nabi SAW bersabda, semua takdir ke atas mukmin adalah baik baginya. Maksudnya semua takdir itu baik. Tapi ada juga hadis yang Nabi mengajar kita berdoa untuk dijauhi takdir yang buruk. Jadi saya confuse tentang dua hadis ini. Ada seorang asatizah mengatakan ada takdir umum dan ada takdir. Dan ada takdir dalam takdir. Saya tak faham. Okey, begini. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, ajaban li amril mu'min. Ajaib urusan orang yang beriman. Ini hadis riwayat Muslim. Ya? Ajaib urusan orang yang beriman. Inna amrahu lahu kullahu khair. Kerana urusannya semua baik untuk dia. La yakunu dhalika illa li mu'min. Tidak berlaku perkara itu melainkan hanya untuk orang mukmin. In asabathu sarra syakar fahuwa khairul lah. Bila dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur dan itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa keburukan, sabar fahuwa khairul lah. Dia akan sabar dan itu juga baik untuk dia. Maka baik itu sebenarnya melihat kepada hasil, akibat. Kalau dia dapat kebaikan dalam dunia, dia syukur. Itu menghasilkan pahala. Kalau dia ditimpa musibah yang tak baik dalam dunia ni, dia bersabar dan itu juga baik di akhirat untuk dia. Jadi baik itu sebenarnya berlaku di akhirat. Tapi di dunia ni ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Sebab itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya semua takdir yang nak diberi, doa. Nabi doa, antaj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Atau kama qala Nabi SAW kata, jadikan semua takdir yang kau nak takdirkan pada aku, wahai Tuhan, jadikan takdir itu takdir yang baik. Ada takdir umum. Ada takdir umum, betul. Takdir umum ni maksudnya takdir yang tak boleh diubah, takdir yang mubram. Ada takdir yang muallaq. Takdir muallaq ni pada catatan malaikat. Maksudnya pada catatan malaikat, Allah Ta'ala bagi tahu kat malaikat, hamba aku ni, kalau dia berdoa, kalau dia tak berdoa, ni hasil dia. Ini takdir dia. Kalau dia berdoa, ni takdir dia. Tuhan tahu dah dia memang akan berdoa. Dalam catatan Tuhan, Tuhan tahu dia akan berdoa. Tapi pada catatan malaikat tu, malaikat tak tahu. Jadi bila dia berdoa, malaikat akan terus memberikan takdir yang sesuai dengan doa dia. Dan Tuhan tahu daripada awal lagi, dia akan berdoa. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya namun di luar tema. Apa hukum duduk di majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan kitab bercampur antara hadis sahih, hadis sangat dhaif, munkar dan palsu? Menurut yang saya amati, ustaznya pun tidak tahu hadis yang dibacakan itu palsu. Saya pun tahu status yang dibaca tersebut daripada aplikasi semak hadis yang ustaz bangun bersama tim. Jazakallah khair atas jawapan ustaz dan usaha ustaz dan tim membangun aplikasi. Wa antum fazakumullahu khair. Membaca hadis palsu tanpa menyatakan ia palsu adalah dosa besar. Jadi sebab itu, kalau boleh tinggalkan majlis yang ada dibacakan padanya hadis palsu tanpa menyatakan ia palsu. Kerana bimbang kita akan tersebar hadis palsu dan kita akan terikut menyebarkan sesuatu yang berdosa. Jadi dengar kalam ulama, perawi-perawi hadis palsu ni perlu orang kata apa, diberikan amaran, perlu ditinggalkan riwayat mereka. Tinggalkan riwayat mereka, tinggalkan majlis mereka. Cari majlis-majlis yang ustaznya boleh membezakan hadis palsu dan hadis tak palsu. Allah. Salam Dr. Waalaikumsalam. Tadi doktor kata mizan tu bukan untuk Allah tapi untuk kita. Sebab sebelum kita lahir lagi Allah dah tahu. Adakah ini bermakna sebelum kita lahir lagi Allah dah tahu kita ni ahli syurga atau ahli neraka? Ya, Allah Ta'ala dah tahu dah. Sebelum kita lahir kita ni ahli syurga atau ahli neraka. Allah Ta'ala tahu sejak azali. Kerana Allah Ta'ala ni maha tahu. Tapi bila kata Allah Ta'ala tahu, bukan bermakna Allah Ta'ala paksa. Kerana dalam dunia ni, kehidupan kita ni, ada yang dipaksa dan ada yang diberi pilih. Yang dipaksa Allah Ta'ala tak bertanggungjawabkan kita. Muka kita macam mana, Allah Ta'ala tak jadikan dosa dan pahala atas muka kita. Bangsa kita, Allah Ta'ala tak jadikan dosa dan pahala di atas bangsa kita.
Mak ayah kita siapa? Allah Ta'ala tak jadikan dosa dan pahala itu di atas siapa mak ayah kita. Itu tak boleh pilih. Bila tak boleh pilih, Allah Ta'ala tak letakkan perhitungan dosa dan pahala. Tapi yang dosa dan pahala ni Allah Ta'ala bagi pilih. Kamu nak jadi baik ke, kamu nak jadi jahat? Kamu nak jadi orang beriman ke, kamu nak jadi orang fasik? Allah Ta'ala bagi pilih. Tapi setiap pilihan yang kita akan buat, Tuhan tahu. Tuhan sedia tahu dah. Kerana Tuhan tu maha tahu. Aku bagi dia pilih, tapi aku tahu dia akan pilih aku. Macam seorang guru yang berpengalaman, dia tengok anak murid dia belajar pun dia tahu dah. Dia ni lulus ke tidak. Cara belajar tahu dah. Tuhan lagilah hebat daripada guru yang berpengalaman. Ustaz, kenapa solat tarawih 20 rakaat tidak dianggap bid'ah sedangkan Nabi SAW hanya buat 10? Nabi buat 11. Nabi buat 11. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan salatul lail masna masna fa in khashita subuh fa autir bi wahidah. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar Nabi SAW menyebutkan hadis Bukhari, Nabi mengatakan solat malam tu 2 rakaat 2 rakaat. Apabila kamu takut subuh akan masuk, maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Maka selagi mana subuh tak masuk, boleh solat. Cuma Nabi tu sendiri solat dia panjang. Solat Nabi panjang dan berkualiti. Sebab itu Umar faham yang tu, Umar tambah rakaat kerana di zaman dia orang tak larat nak berdiri lama. Umar pendekkan bilangan Umar pendekkan tempoh berdiri, Umar banyakkan bilangan rakaat supaya orang di zaman dia yang pergi perang tu boleh ikut serta solat sebab mereka penat pada waktu tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar orang baca hadis palsu, bila disebut nama Nabi, patut ke kita selawat atas Nabi? Walaupun kita tahu hadis itu palsu. Kita selawat atas Nabi bukan kerana hadis palsu tu. Kita selawat atas Nabi kerana nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di situ. Maka Nabi SAW menyebutkan al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil ini, ya, orang yang bakhil ini ialah apabila nama aku disebut dia tak selawat kata. Jadi bila nama Nabi disebut kita selawat. Lepas tu kita bagi tahu pada orang yang baca tu, kan? Kita bagi tahu pada orang yang baca tu hadis tu palsu. Saya selawat ni bukan sebab hadis palsu. Saya selawat ni kerana awak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa mengerjakan salat di Masjid Nabawi, saya melihat ada jemaah, yakni orang Arab dan orang bukan Arab yang mengangkat takbir setiap rakaat selepas bangun daripada sujud. Soalan saya ialah di rakaat manakah kita sepatutnya mengangkat takbir mengikut sunnah? Dalam hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengangkat takbir bila bangkit daripada rakaat kedua. Bila bangkit daripada rakaat kedua. Assalamualaikum. Kalau kita berdoa ramai-ramai, bukankah doa kita lebih mustajab sebab mohon perkara yang sama? Doa mustajab tak mustajab ni, tempat-tempat doa mustajab, kaifiat doa mustajab, ia telah dinyatakan di dalam hadis Nabi SAW. Antaranya dalam sujud, sebelum memberi salam. Ini bukan doa beramai-ramai, doa bersendirian, tapi dia tetap mustajab. Doa sepertiga akhir malam,
sepertiga akhir malam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada malam itu untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Tak disyaratkan untuk berdoa beramai-ramai. Kalau kita tengok, berdoa beramai-ramai tak jadi syarat pun. Sebab itu Nabi SAW tidak berdoa beramai-ramai itu dalam setiap keadaan dan setiap masa. Ada waktu-waktu kalau kita ada hajat yang bersama, bolehlah doa ramai-ramai, tak ada masalah. Tapi itu bukan sebab untuk mustajabnya doa satu-satunya. Tidak. Ada waktu-waktu kita berdoa bersendirian juga mustajab. Ya, wallahu. Salam Dr. Waalaikumsalam. Apa hukum menghafal Quran tanpa memahami atau tadabbur makna ataupun tafsirannya? Tetap ada pahala. Walaupun kalau kita hafal dengan tadabbur itu lebih baik. Ustaz, ada fatwa Azhar mengatakan Wahabi itu sesat. Mohon jelaskan, adakah fatwa itu salah? Saya tak tahu, tapi Syekhul Azhar mengatakan Salafi Wahabi sebahagian daripada Ahli Sunnah. Syekh Muhammad Tayyib menyebutkan. Boleh tengok dalam keterangan dia. Begitu juga Mufti Mesir yang dulu, Atiyah Saqar juga memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Boleh tengok dalam fatwa dia. Siapa yang kata sesat, saya tak pasti. Okey, itu saja yang saya boleh jawab. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita bertemu lagi. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ni. Minta maaf kalau ada soalan-soalan yang tak terjawab. Ya? Baik. Banyak sangat soalan, takut terlepas, hari yang terlepas. Okey. Terima kasih banyak juga kepada Tafaqquh Fiddin. Moga Allah Ta'ala berkati usaha mereka. Dan kita doakanlah kepada penganjur kita, Kak Alia, moga-moga sihat. Katanya nak demam tu kan, mudah-mudahan sihat insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini dulu. Mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Salam.